Okay, soalan 23, semua tengok pada soalan 23. Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur. Ini jawab soalan yang selalu kita buat lah, no? Soalan jadual berkala. Namakan satu unsur yang merupakan logam. Jadi unsur yang logam ni kita ada 3 jawapan yang kita boleh tulis. Tapi pelajar kena hati-hati sebab dia minta nama. Nama. Ini logam. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan logam peralihan, of course, dan kumpulan 13 ini aluminium adalah logam. Jadi untuk namakan tu kamu kena, pelajar-pelajar kena tulis nama, tak boleh bagi simbol. Nama, contohnya kalau ada yang nak namakan natrium, jadi tuliskan betul-betul Natrium. Natrium. Dan kalau nak bagi magnesium pun boleh, ataupun jawab magnesium. Okey, ataupun boleh jawab aluminium. Mana-mana satu jawapan diterima, mana-mana satu jawapan boleh diterima. Okey. Seterusnya dalam kumpulan dan kala yang manakah unsur yang kita namakan tu, 1A ni, yang mana satu ada kumpulan mana dan kala yang mana satu. Okey, jadi kalau kamu namakan natrium, so natrium kita tengok kumpulan 1, natrium adalah kumpulan 1. Jadi kala yang 1, 2, 3, kala 3. So kalau natrium, siapa yang menamakan natrium, kala 1, kumpulan 1 kala ke 3. Ini untuk natrium. Ataupun kalau kita jawab magnesium, kumpulan 2 kala ke 3. Dan jika jawab aluminium, kumpulan 13 kala ke 3. Okey, kalau sini terus 13 sebab 1, 2, 3 sampai ke 12 adalah kumpulan logam peralihan. Okey. Seterusnya, tuliskan susunan elektron bagi okey, cikgu kena tulis, Lisa tanya cikgu kena tulis atom tak? Tak perlu. Tak perlu. Namakan satu unsur. Jadi namakan satu unsur ni maksudnya dia nak nama unsur sahaja. Yang kita tulis atom tu bila kita buat penerangan tentang keelektronegatifan, keelektropositifan ataupun size, kita sebut tu, kita nak terangkan elektron dibebaskan, elektron diterima, itu kita merujuk kepada atom. Jadi kita tulislah atom. Tapi kalau sekadar soalan tanya nama unsur, jadi satu perkataan saja, unsur tersebutlah namanya. Tak perlu sebut atom. Okey, Lisa? Okey. Harap Lisa dapat. Okey, kemudian tuliskan susunan elektron bagi atom magnesium. Okey, jadi kalau atom magnesium tu yang ini, no. Jadi kita nak tulis, okey, kita nak tulis susunan elektron dia berdasarkan kedudukan lah. Disebabkan dia kalanya ada 3, so kita buat 2, 8, dan yang terakhir, nombor terakhir tu kita letak ikut kumpulan dia, 282. Okey. Seterusnya, unsur-unsur dalam kala 3 boleh bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk oksida asid, oksida base atau oksida amfoterik kecuali argon, Ar. Soalannya apa? Terangkan mengapa argon bertindak balas dengan oksigen. Argon tidak bertindak balas. Tidak bertindak balas. Ini selalu kita jawab kan. Kadang-kadang tanya mengapa kumpulan 18 ni lengai. Mengapa tidak bertindak balas? Mengapa wujud sebagai gas monoatom? Jadi semua itu adalah merujuk kepada jawapan yang sama, iaitu argon mempunyai
susunan elektron oktet. Satu markah. Oktet. Kalau tulis oktet yang stabil pun boleh, tapi wajib ada yang saya kurungkan ni, susunan elektron oktet. Susunan elektron oktet tu mesti ada yang stabil. Okey, kemudian nyatakan unsur yang membentuk oksida amfoterik. Oksida amfoterik adalah aluminium. Tak ada hal lain, satu je jawapan dia. Aluminium. Okey. Tuliskan formula kimia bagi oksida amfoterik D2. Okey, so formulanya adalah Al2O3. Yes. Al2O3. Okey, so harap semua boleh tulislah formula sebab kita kena hafal charge kan. Charge yang kita hafal Al3 positif, O2 negatif kan. So jadi formulanya Al2O3. Alright. Okay, soalan-soalan ni kan semua kita macam pernah tengok je. Sebab kita selalu dah jawab. Okay, klorin adalah lebih elektronegatif dari natrium. Terangkan jawapan anda. Mengapa klorin lebih elektronegatif dari natrium? So, yang pertama sekali kita kena faham merentasi jadual berkala dari kiri ke kanan, bilangan proton semakin bertambah. Bilangan proton semakin bertambah. Jadi kita pun katakan di sini jawapannya yang pertama sekali bilangan proton atom klorin lebih banyak. Okey. Kemudian daya tarikan, bila proton semakin bertambah, maka daya tarikan terhadap elektron lebih kuat. Maka daya tarikan antara nukleus. Nukleus ni, nak tulis nukleus boleh, tulis proton pun boleh. Tapi kena habaq siapa tu daya tarikan antara nukleus proton siapa, iaitu klorin lah. Atom klorin terhadap daya tarikan terhadap siapa? Terhadap elektron lebih kuat. Okey, jadi ada dua markah lah kat sini. Yang pertama sekali bilangan proton, point bilangan proton. Bilangan proton satu markah. Kita beritahu proton atom klorin lebih banyak. Kemudian daya tarikan antara nukleus proton atom klorin terhadap elektron lebih kuat. So disebabkan proton lebih banyak, maka daya tarikan terhadap elektron oleh atom klorin lebih kuat. So daya tarikan poin yang kedua. Di dua markah. Okey, untuk jawapan yang ni, keelektronegatifan dalam skala ketiga, dia jawapan itu, poin isi konten ilmu itu adalah sama dengan apabila kita menerangkan tentang mengapa saiz dalam skala ketiga merentasi skala itu semakin kecil. Sama aja poin dia. Okey, harap pelajar faham lah itu. Okey, Syazwina tanya, cikgu dapat tak markah kalau tak tulis susunan elektron oktet yang stabil tapi hanya tulis susunan elektron yang stabil? Okey, tak ada markah. Oktet tu wajib ada. Dan jaga-jaga. Kalaulah helium atas sekali, tak boleh tulis oktet lah, kena tulis duplet. Tengok dia tanya, kumpulan 18 tu tengok dia tanya atom yang mana. Kalau dia tanya atom helium, mengapa helium tidak bertindak balas, mengapa helium wujud sebagai gas monoatom,
Jadi kalau ditanya yang tu, helium mempunyai susunan elektron duplet yang stabil. Okey, kalau ditanya yang lain-lain bawah helium tu, argon, krypton semua tu, kita kena kata argon mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Oktet tu wajib sebut, dan bukan sebut oktet saja. Kena sebut susunan elektron oktet, 3 perkataan. Yang belakang yang stabil tu bos sekali. Tapi kalau tak tulis stabil tu ada peluang dapat markah lagi. Kalau tak tulis stabil ada peluang, tapi tulislah semua. Tulis semua susunan elektron oktet yang stabil. Okey, boleh Syazwina? Okey. Next. Soalan 24. Okey, untuk soalan 24. Darjah 1 menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur P dan atom unsur Q. Ni kat sini dia ada lari sikit lah formatting ni. Titik hitam ni dia bukan elektron apa pun. Saya rasa dia cuma nak label nukleus. Tapi dia lari titik hitam ni. Dia nak. Okey, so abaikan titik hitam kat tengah-tengah ni. Tak ada apa pun. Okey, soalannya. Unsur P dan Q terletak dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Nyatakan kumpulan itu. Jadi kalau kita nak tengok struktur atom dan kita nak tahu kumpulan mana dia duduk, kita kena bilang bilangan elektron valence. Okey, bilangan elektron valence dua-dua ni kalau kita bilang semua ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau ada 7 maksudnya kumpulan 17. Kumpulan 17. Okey. Apakah nama lain bagi kumpulan yang dinyatakan di A1? Halogen. Itu kita biasa jawab soalan ni kan. Halogen. Okey, next. Tuliskan susunan elektron. Okey. Bila diminta tulis susunan elektron, tolong pastikan soalan minta atom ataupun ion. Kalau biasa soalan minta atom kan, kadang-kadang soalan minta ion. Bila soalan minta ion, kita mesti tulis susunan elektron itu dengan secara oktet. Susunan elektron mesti oktet. Sebab bila jadi ion, dia bertukar menjadi oktet lah. Iaitu mempunyai 8 ataupun duplet 2. Jadi untuk ion P, dia mempunyai 2 petala. 1, 2 petala. Jadi 2.8. Okey, 2.8 susunan elektron untuk ion. Kerana soalan minta kita tuliskan untuk ion. Maka ion dia akan terima 1 elektron. Jadi 2.8. Seterusnya, unsur Q bertindak balas dengan natrium membentuk satu sebatian. Apakah formula kimia sebatian yang terbentuk? Okey, Q ni, okey, kalau kita buat kertas 2, kita boleh tengok dekat jadual berkala di belakang. Di belakang kertas 2 pasti diberikan kepada kamu, bekalan kepada kamu jadual berkala. Kamu boleh tengok Q ni siapa? Ataupun pelajar yang dah selalu jawab soalan, yang dia dah faham, dia tahu Q tu adalah klorin. Iaitu kumpulan 17 dengan 3 petala, itu adalah klorin. Jadi klorin dengan natrium, semua tahulah formula yang sangat mudah, natrium klorida kan. Natrium klorida. So nak tulis natrium klorida kan nak tulis natrium Q. Jadi kamu kalau kamu jawablah guna alfabet yang dia bagi. Kalau dia bagi Q, guna Q. Jadi jawapan kita akan jadi NaQ. Okey. Mengapa Q? Mengapa kita disarankan kepada kamu untuk gunakan alfabet yang dia bagi? Adalah supaya kamu tidak melakukan kesilapan dalam membuat inferen. Apakah Q? Mungkin ada yang betul, dia kata natrium klorida, tapi kalau ada yang tersilap, dia buat natrium bromida, NaBr. Kan dah salah. Jadi guna sahaja yang dia bagi Q. Okey, mengapa NaQ? Sebab Na
Na adalah charge positif, Q charge negatif. Okey. So bila Q charge negatif, maka mengapa Q charge negatif? Sebab dia punya elektron valens 7 kan. Jadi dia terima satu elektron untuk jadi oktet. Dia terima satu elektron untuk jadi oktet. Ini satu elektron lagi diterima. Diterima satu elektron, maka dah jadi negatif. Okey, so formulanya antara ion Na dengan Q, Na Q lah. Okey. Kemudian antara unsur P dan Q, yang manakah lebih reaktif? Antara P dan Q, yang mana lebih reaktif? Okey, ini pun kita dah biasa jawab. Kalau dalam jadual berkala, kita kita akan dapati Q tu duduk di bawah. Jadi bila Q duduk di bawah, maka daya tarikan antara nukleus atom Q dengan elektron valens lebih lemah. Ini adjektif saya pakai lemah. Lebih lemah. Sebab apa? Sebab jaraknya jauh. Jarak kalau kita tengok pun, kalau kamu pelajar tengok, memang kita akan nampak jarak di sini pun nampak jauh kan. Jauh. Ni berbanding dengan P. P lebih dekat. Okey, apabila jarak ni jauh, mana daya tarikan antara nukleus dan elektron atom Q lebih lemah. Jadi bila lebih lemah, atom Q dia nak accept, nak terima satu elektron kan untuk jadi oktet. Jadi daya untuk menarik elektron tu kurang. Elektron lebih sukar untuk masuk. Elektron Sekejap, abang ada kelas. Okey. So elektron sukar masuk. Apabila elektron sukar masuk, maka Q itu kurang elektronegatif atau kurang reaktif. Kurang reaktif. Jadi itu kefahaman yang perlu ada dalam pelajar. Kefahaman yang dalam pemikiran pelajar, dia faham macam tu. Iaitu kereaktifan tu bergantung kepada, dalam satu kumpulan bergantung kepada saiz. Kalau kumpulan 17, dia nak terima elektron. Jadi yang lebih besar itu lebih lemah, lebih sukar menerima. Tapi kalau soalan tanya kumpulan 1, yang lebih besar itu lebih lemah juga. Sama aja, prinsipnya lebih lemah, bila jauh makin lemah. Tetapi kumpulan 1, dia nak buang elektron. Jadi kalau lebih lemah, lebih senang membuang elektron. Maka sebab tu kumpulan 1 yang bawah lebih reaktif. Terbalik dengan kumpulan 17. Sebab apa terbalik? Sebab kumpulan 17 nak terima elektron. Kumpulan 1 nak buang elektron. Jadi kumpulan 17 nak terima elektron. Yang bawah lebih lemah, lagi sukar terima elektron. Jadi yang bawah kurang reaktif. Rendah kereaktifannya. Dan yang atas iaitu bromin, fluorine dia lebih reaktif. Jadi P ni fluorine. The size of atom P is smaller. So, yang kedua, the force of attraction between nucleus and valence electron in atom P is stronger. Okay. Then the electron is easier hindung kat belakang, easier to be accepted into its shell. Okay, its shell tak nampak Okay.
So, harap semua dapat faham soalan yang ni. Ada apa soalan? Okey. Kemudian soalan seterusnya, state the name of one element, nyatakan nama bagi satu unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama selain daripada unsur P dan Q. Okey. Nyatakan nama bagi satu unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama selain daripada unsur P dan Q. Jadi kalau soalan macam ni, kamu kena elakkan jawapan klorin dan bromin lah. Klorin dengan fluorin. Nah, sebab P tu adalah, P ni kalau kita kena tengok rujuk juga kat belakang lah, kalau kamu tak tahu lagi, ini adalah fluorin. Nah, 27. Ini adalah klorin. 287. Jadi soalan tanya nyatakan nama bagi satu unsur bersifat kimia yang sama selain daripada P dan Q. Maksudnya selain daripada fluorin dan klorin. Jadi kita kena bagi tahu bromin pun boleh lah, bromin. Okay, jangan siapa-siapa jawab R pula no. Atom PQ, satu lagi R, PQR, salah lah. Okay. Soalan 24, sekarang kita pergi soalan 25. Okey, soalan 24 okey ke semua? Ada apa soalan? Hari ni ada 40 orang. Alhamdulillah, tahniah. Ramai yang masuk. Okey. Okey, Aina bagus. Okey, Fatihah. Okey, so soalan 25, kita baca tengok soalan ni. Rajah 4.1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur C, D, E, F, G dan H dan tidak mewakili simbol sebenar unsur-unsur berkenaan. Okey, dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam jadual berkala pada rajah 4.1, jawab soalan-soalan berikut. Unsur yang manakah lengan secara kimia? So, jawapannya adalah Z. Okey. Kemudian terangkan jawapan anda. Okey, sekali lagi kita jawab soalan ni. Mempunyai susunan elektron Z, atom Z, atom Z mempunyai ataupun mencapai susunan elektron oktet. Okey. Kemudian oktet yang stabil. Okey, kemudian D bertindak balas dengan air untuk menghasilkan lautan berkali dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. So, D adalah kumpulan 1. D bertindak balas dengan air. Ini pun kita dah biasa buat. DOH tambah H2. Okey, balik baca periodic table kumpulan 1 nah. Jadual berkala bab jadual berkala unsur kumpulan 1. Kumpulan 1 kamu akan jumpalah sifat kimia kumpulan 1 bertindak balas dengan air menghasilkan alkali dan gas hidrogen. Okey. Dah. Iki kita jumpa lagi soalan kereaktifan. Tadi kumpulan 17, sekarang kumpulan 1 nah. Soalan tanya, apabila eksperimen diulang dengan menggunakan logam G bergerak dengan
pantas dan menghasilkan nyalaan berwarna merah jambu. Okey. Okey, so soalan ni dia tak lengkap ni. Kat bahasa Melayu tak lengkap. Kalau ikut bahasa Inggeris, siapa baca yang bahasa Inggeris, dia tulis explain di atas tu kan. Ada explain, terangkan. Bahasa Melayu tak tulis terangkan. Okey, so jadi kamu, walaupun dia kata terangkan, tapi ayat kamu mesti membezakan. Mesti bezakan sebab dia dah bandingkan G dengan D. Sebenarnya dia telah membandingkan G dan D, so mesti kamu mesti bandingkan. Sebab G dan D. Jadi kamu akan kata, dan kalau kamu tengok soalan tu pun, dalam bahasa Inggeris ni nampak, soalan bahasa Inggeris lebih jelas. Dia memang bandingkan sebab dia guna perkataan faster. Okey. Tetapi translation bahasa Melayu bergerak dengan pantas saja. Dia patut kata lebih pantas. Okey. Jadi kita nak bandingkan sebenarnya, macam juga untuk yang tadilah. Macam juga untuk yang tadi, tapi kumpulan satu ini tentang elektron nak dilepaskan. So, kita kata size juga macam tadi. First, kita masih lagi nak cerita pasal size. Poin pertama size. Okey, lepas tu poin yang kedua kita nak cerita daya tarikan. Daya tarikan. Kemudian yang ketiga kita nak cerita pasal elektron. Bagaimana elektron tu sukar ataupun mudah. So kita tengok yang pertama sekali, poin yang pertama. Kita katakan size atom G lebih besar. Okey. Kemudian daya tarikan antara nukleus dan elektron valens atom G lebih lemah. Okey, jadi terbalikkan dengan yang kumpulan 17 tadi. Kumpulan 17 kita cerita yang kuat, lebih reaktif, daya tarikan lebih kuat, maka lebih reaktif sebab dia nak terima elektron. Yang ni dia nak lepas elektron, jadi lemah tu yang preferable untuk lebih reaktif. Daya tarikan antara nukleus dan elektron valens atom G lebih lemah. Elektron valens atom G lebih mudah dilepaskan. Okey, jadi itulah penerangan mengapa atom G lebih pantas bergerak, lebih reaktif. Okey, jadi kat sini dia tak sebut pun kereaktifan. Tetapi kita infer kereaktifan itu sebagai pergerakan yang lebih pantas. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris, the size of G atom is bigger the force of attraction between the nucleus and valence electron in atom G is weaker. Okay, the valence electron
in atom G is easier to be released. Okey, itu hak dalam bahasa Inggeris lah. Ada 3 poin. Nah, walaupun dia minta 2 poin, tapi package jawapan lengkap kita sebenarnya ada 3 poin lah. Nah, tulislah ketiga-tiga poin tersebut. Okey, Aina tanya soalan yang bagus. Okey, kalau merentasi skala, kita kena tulis, okey, kalau merentasi skala, daya tarikan nukleus terhadap siapa? Nah, kedua-duanya boleh ditulis. Nah, kedua-duanya boleh ditulis sebab daya tarikan nukleus itu terhadap semua elektron. Nah, semua elektron ditarik. Kalau tentang saiz, kalau saiz dan nukleus tarik elektron tu, dia tarik semua elektron sekali. Nah, cuma dalam konteks saiz, kalau dalam konteks saiz dia akan tarik keseluruhan lah supaya saiz tu berkurang. Kan? Dia tak boleh skip shell 1, shell 2, tarik 3 saja. Sebab daya tu dikenakan, daya tu sifatnya dikenakan terhadap siapa saja di sekeliling dia yang bercas negatif. No? Tapi penerangan kita bila cerita tentang saiz, kita tak perlu sebut pun electron valence. Nah, sebab saiz tu bila saiz melibatkan semua. Kalau tentang keelektronegatifan ataupun kereaktifan merentasi skala, keelektronegatifan lah merentasi skala, boleh tak kita nak kata daya tarikan nukleus terhadap elektron sahaja? Nah, boleh. Nah, terhadap elektron sahaja pun boleh, maksudnya terhadap elektron valence lah. Ataupun terhadap elektron valence pun boleh juga. Tapi saya prefer jawab terhadap elektron. Nah, sebab kalau kita sebut, kalau macam elektron nak masuk. Nah, elektron nak masuk tu sebenarnya elektron dari luar. Nah, sebab katalah klorin, dia nak terima elektron. Klorin nak terima elektron tu daripada natrium barangkali. Kalau natrium klorida. Nah, jadi elektron nukleus menarik elektron, dia tarik elektron mana? Dia tarik elektron yang di luar sana tu. No, untuk masuk. Jadi sebenarnya waktu mana-mana pun kita cerita tentang saiz ataupun kita cerita tentang keelektronegatifan, daya yang kita rujuk tu daya yang sama, iaitu daya dari nukleus terhadap elektron. Nah, daya dari nukleus terhadap elektron. Jadi sepanjang pengetahuan saya, kita tak restrict ayat daya tarikan tu terhadap siapa-siapa, elektron valence ataupun elektron saja. Maksudnya kita kata daya tarikan, bagi saya daya tarikan terhadap elektron itu kamu boleh sebut sahaja, terhadap elektron valence boleh, terhadap elektron pun boleh. Tetapi yang lebih tepat daya tarikan antara nukleus dan elektron. Maksudnya bila kita sebut daya tarikan antara nukleus dan elektron, maka dalam mana-mana situasi kita punya bahasa tu tepat. Nah, ketika bercerita tentang penerangan tentang saiz, maka saiz tu semakin kecil sebab daya dikenakan terhadap elektron di shell 1, petala 2, petala 3 dan seterusnya. No? Dan kalau kita cerita tentang keelektronegatifan, so daya tarikan antara nukleus dan elektron. Nah, bukan elektron yang nak masuk tu bukan elektron valen. Elektron valen memang duduk kat situ dah 7. Satu lagi dekat luar. No? Jadi kalau kamu nak tulis terhadap elektron atau elektron valence, saya rasa pilihlah terhadap elektron. Okey, no? Terhadap elektron. Kalau macam yang ni, kumpulan 1 ni, kita kata elektron valence. Sebab memang satu elektron tu yang kita kata nak cerita tentang satu elektron di petala terakhir tu, jadi nak terkeluar, dia nak dilepaskan. Jadi kalau G tu adalah potasium, G tu kalium, elektron dia ni, daya tarikan antara nukleus ni terhadap valen elektron ni lemah. No? Bukan kata lemah kat elektron valen saja, dekat semua sekali lemah. Tapi elektron valen ni yang nak keluar, so kita cerita pasal elektron valen yang dekat petala terakhir tu. Okey, faham tak? Aina Irdina. Okey Okey, thank you. Alright.
Next. Unsur Y bertindak balas dengan unsur E untuk membentuk sebatian. Okey, sama-sama. Nyatakan jenis ikatan dalam sebatian ini. Okey, so Y dan E. Siapakah Y? Kumpulan 14 kan? Y adalah 14. Okey. E ni kumpulan 16 kan? 14, 15, 16. 17, 14. Alright. So, kalau antara bukan logam dengan bukan logam, jenis ikatannya adalah ikatan kovalen kan? So, kalau ini mudah lah, soalannya mudah. Ini bukan logam. Dan E pun bukan logam. Dua-duanya bukan logam. Bukan logam dengan bukan logam, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Okey. Dan bagaimana kita lukis susunan elektron tu? Jadi susunan elektron antara kalau nak mudah, sebelum kamu fikir pening-pening, kamu tengok kat belakang buku soalan tu, jadual berkala. Y tu karbon, E tu apa? No, E tu kalau ikutkan bukan oksigen atas pada E. Okey, tapi kalau kumpulan sama, cara penyusunan elektron sebatian tu sama kan? Kalau karbon dengan oksigen, karbon dioksida C dan O, CO2. No? Jadi kita nak susun untuk E pun YE2. Nah, YE2. Jadi kita lukis YE2. Y. Ini nukleus Y. Dua. Susunan elektron untuk Y 24 pada petala kedua. Kemudian kita susun untuk E pula. E 2 8 okey 6. Dia akan share 2 pasang elektron. Dua 8. Tak cukup satu share lagi. Okey, 286. Tak jelas tu elektron tu. Takut tak dapat markah pula. Okey. So, lukis yang sama sebelah ni. Dua. 8. 6. 2 4 6. Okey. So alright, so pastikan ada elektron tu susunannya betul lah. Ada oktet susunan elektron yang oktet. Okey, macam mana yang kita kata oktet? So Y ni ada 1 2 3
Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Dua empat. Y24 tapi dia ada elektron daripada yang dikongsi itu. Tambah lagi satu, dua, okey, tiga, empat. So oktet. Y sudah mencapai oktet. Okey, dan E pun mencapai oktet. Elektron asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 lagi daripada Y. Okey, harap pelajar dapat melukis dengan baik. Lukisan tu buat elok-elok lah, no. Lukis dengan guna pembaris yang ada lubang-lubang tu supaya kamu boleh lukis dengan cantik. Kalau lukis macam saya ni pun tak cantik lagi, serabut. Sebab saya susahlah tak ada pembaris nak lukis. Pembaris yang ada bulat-bulat. Okey, next. Nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian terbentuk di C2. Alright. So, sebatian kovalen. Ingat minggu lepas, hari Isnin itu kita bagi tahu, kalau nak bagi tahu, kita guna sifat fizik yang paling senang kita sebut adalah takat lebur dan takat didih, kan? So, takat lebur dan takat didih yang rendah. Kalau kovalen, takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey. Kemudian H adalah satu unsur palihan. Nyatakan satu sifat istimewa bagi H mempunyai sifat istimewa. Kumpulan palihan ada 4, kan? So jawab tiap-tiap soalan mesti tanya punya, no? Jawab salah satulah. Contohnya mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan. Okey, mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. So maksudnya dia ada lagi 3, tapi dia minta 1 saja, kamu tulis 1 sudahlah. Lagi 3 tu membentuk sebatian berwarna, membentuk sebatian kompleks, ion kompleks. Jadi kalau menjadi mangkin, no? Contohnya kita selalu tengok dah. Kalau mempunyai lebih satu nombor pengoksidan, contohnya ferrum. Ferrum ada ferrum 2 positif, ferrum 3 positif. So 2 dan 3 tu nombor pengoksidan lah, sebab kamu dah banyak redox, kan. And then membentuk sebatian berwarna. Kita belajar kuprum tu mempunyai warna biru, kan. Kuprum 2 sulfat warna biru. Ferrum 2 warna hijau, ferrum 3 warna perang. Okey, kemudian dapat menjadi mangkin. Itu sifat istimewa juga. Ada 4 dapat jadi mangkin. Contohnya ferrum lah dalam proses Haber. Okey.